Kuat bangun tahajud ni, insya-Allah bulan puasa ni kuat. Sebab nak tengok bola dulu. Tengok bola dulu ni mesti bangun. Yang muda-muda senyum. Saya suka tengok bola, tuan-tuan. Saya suka tengok bola. Orang muda-muda suka tengok bola, tak tahu. Tengok saja, main pun suka. Tapi kalaulah masa tahajud kita tak bangun, masa tengok bola bangun, itu kena nilai balik lah. Yang muda-muda. Tapi ustaz saya dia kata, kalau ada bola tiap-tiap malam, bagus. Kalau ada bola, dia boleh sembahyang tahajud. Kalau tak ada bola, tak boleh. Sebelum tengok bola, dia kata sembahyang tahajud dulu. Baguslah ada bola tiap-tiap malam. Bermakna di sini, dia sebut apa dia ni? Seorang yang melakukan ibadah yang banyak di sini, seorang perempuan, Rasulullah kata jangan buat banyak sangat, takut kamu bosan sebelum Allah bosan. Allah bosan nak macam mana? Allah tak bosan nak mencatat amalan-amalan yang kita buat banyak. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tak beribadah. Bukan ibadah itu sembahyang sahaja, puasa sahaja. Setiap gerak-gerik kehidupan kita, daripada kita bangun sehingga kita tidur balik, dan dalam tidur kita juga ibadah. Seorang suami, dia ibadah sepanjang masa. Dia kerja, dia pergi ke bendang, dia pergi ke pejabat, itu ibadah dia. Ibadah. Untuk apa kerja? Kena niat dulu. Untuk apa kerja? Untuk nak dapat duit. Untuk apa dapat duit? Untuk nak bagi makan anak bini. Untuk apa bagi makan? Untuk mereka dapat beribadah kepada Allah. Untuk mereka tidak meminta-minta. Itu niat. Jadi kalau ada niat itu, bukan sahaja bulan-bulan kita dapat duit, tapi kita dapat pahala daripada kita terbalikkan urf yang biasa itu kepada niat yang sempurna. Jadi Aisyah berkata, urusan agama yang paling disukainya adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara kekal, berterusan. Okay, kita tengok di bawah sekali ya. Rasulullah bersabda, kerjakanlah amal sesuai dengan kemampuan, sebenarnya Allah tidak bosan sehingga kamu bosan, yang di atas. Beliau bersabda lagi, kamu harus mengerjakan ibadah secara wajar, pertengahan. Sebab orang yang berat-beratkan agama itu pasti terkalahkan. Kita berat-beratkan agama. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi bukan dipermudahkan. Rukhsah dalam agama kan, kita tak ada air, kita boleh tayamum. Kita dah musafir, kita boleh jamak. Itu maksudnya rukhsah. Kita tidak. Rukhsah itu kelonggaran dalam agama. Ada jalan keluar, ada pintu emergency. Kalau sekarang ni, kalau dibawa hukum Islam ni kepada apa yang dibuat oleh orang sekarang ini, itulah Islam ni telah menyediakan pintu emergency. Kalau agama lain tak ada. Tak boleh ini, tak boleh keluar ke pintu biasa, keluar ke pintu emergency. Sama juga orang menikah. Orang menikah, lepas menikah nak cerai tak boleh. Tapi kalau tak boleh cerai, kalau tak boleh nak duduk dah, kalau duduk lagi bertengkar, Islam telah membuka pintu emergency. Pintu untuk cerai. Yang baiknya bercerai. Kalau tak bercerai, lagi bergaduh. Yang kalau tak bercerai, lagi pinggang mampu terbang. Bermakna yang baiknya bercerai. Bercerai dalam Islam ni seolah-olah pintu emergency telah dibuka. Kalau dalam agama lain, Kristian tak ada. Cerai tak ada. Kalau kahwin tak sefahaman, macam itulah. Pisah-pisahlah. Tidak ada. Kahwin ada pintu, keluar ada pintu. Masuk ada pintu, keluar ada pintu. Sebab tu kalau kita fahami betul-betul konsep Islam yang sebenarnya, di situ tersirat pelbagai keunikan yang kita tak tahu. Jadi kita dalam beribadah ni secara wajar saja, pertengahan, tidak memberat-beratkan. Seorang sahabat, Fatimah, sahabiah, anak Rasulullah Fatimah, dia semayang tak larat dah, mengantuk-ngantuk dah. Ataupun isteri Rasulullah, dia mengantuk dah. Dia ikat satu tali
melentang bilik dia. Bila mengantuk dia pegang, dia tak jatuh. Mengantuk pegang, tak jatuh. Memberatkan. Rasulullah kata ngantuk tidur. Tidur tu ibadah. Tadi semayang ibadah, tidur ibadah. Kenapa tidur ibadah? Kerana kita nak rehat untuk nak mencari kekuatan. Bila bangun, dapat ibadah lagi. Bermakna persediaan untuk ibadah adalah ibadah. Nampak? Kalau kita tak fahami, apa pula tidur ibadah? Tak boleh menentu pula kan? Semayanglah ibadah. Tidak. Rehat untuk menjadi kekuatan selepas kita penat beribadah, untuk mengepul kekuatan untuk beribadah adalah ibadah. Baca doa, tidur. Selepas bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu ibadah. Maka konsep ibadah itu sangat-sangat luas. Jadi kita tidak boleh memberatkan. Ada satu cerita di sini, Buraidah menceritakan sebabnya adanya hadis ini. Sebab hadis di atas ini. Sebagaimana berikut, saya keluar pada satu hari untuk suatu keperluan. Ternyata saya menyebut Rasulullah di hadapanku. Beliau lalu memegang tanganku dan mengajak berjalan bersama-sama. Tiba-tiba kami menemui seorang yang sedang melakukan salat. Ia memperbanyak rukuk dan sujudnya. Yang banyak sangat. Rasulullah lalu bertanya, adakah kamu melihatnya sedang mempamerkan salatnya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi melepaskan tangannya dari tanganku, lalu menyatukan kedua tangannya, mengarahkan dan mengangkatnya, dan beliau bersabda, kalian harus mengerjakan ibadah secara wajar. Secara wajar. Rasulullah dia semayang sehingga bengkak-bengkak kakinya, dan Rasulullah telah mewajibkan dirinya untuk salat malam. Mewajibkan dirinya untuk salat malam. Kita tak boleh bandingkan dengan Rasulullah. Kita kena ikut Rasulullah, tapi tak boleh bandingkan dengan Rasulullah. Sebab dia ibadah banyak ni, sepatutnya tak payah dah. Sebab dia dah maksum dah. Dah diampunkan dosanya daripada dulu dan akan datang. Patutnya tak ibadah dah. Tapi apa yang Rasulullah tunjukkan ini supaya tidak ada alasan bagi kita untuk tak boleh ibadah, itu saja. Kita nak ikut, tidak memberatkan, tak apa. Kita nak ikut, kita rasa tak berat, tak apa. Tapi kalau kita ikut seminggu saja bertahan, sudah berat dah tu. Besok kita tak buat dah. Kita teruskan pada mengutamakan amal yang bermanfaat daripada yang kurang. Tadi berterusan, ini yang bermanfaat daripada yang kurang manfaatnya. Ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang besar manfaat bagi kita, banyak perkara-perkara yang kurang manfaat bagi kita. Kalau dalam makanan segera, sedap tak sedap? Sedap. Nak sedia pun sedap. 3 minit saja. Migi semua kan, sedap. Manfaat banyak tak banyak? Ada mudarat kan? Tak banyak manfaat. Kenyang pun 2-3 minit saja. Kalau makan nasi, susah nak sedia, tapi kenyang sampai 5 jam. Kalau makan roti, lagi kembang, lagi lama kenyang. Jadi manfaat yang sedikit ini kita kena elakkan berbanding dengan manfaat yang banyak. Ini kita buat dalam makanan mudah, kita nak melihat contoh. Kalau kita nak bawa dalam kehidupan kita, ini yang susah. Kita bagi harta kita, manfaat dia macam mana? Berkekalan kan manfaat dia? Manfaat dia berkekalan. Apabila manfaat berkekalan, maka itu yang terbaik. Di antara prinsip dalam fiqh utamaan adalah mendahulukan amal yang lebih banyak manfaatnya daripada amal yang kurang manfaatnya. Allah menyebut di sini dalam ayat tadi juga bahawa manfaat orang berjihad ini lebih banyak daripada orang yang duduk di Masjidil Haram memberi makanan kepada orang Masjidil Haram. Maksudnya macam mana? Berterusan dan banyak. Apabila kita berjihad, Islam dapat ditegakkan, maka satu tempat telah
kita Islamkan? Mana banyak? Daripada orang yang telah Islam datang kepada Masjidil Haram dan kita bagi makan. Kalau tak bagi makan pun mungkin mereka boleh cari sendiri. Mungkin boleh cari sendiri. Mungkin ada duit orang nak pergi haji ni, mesti ada kesanggupan duit. Jadi manfaat berjihad itu lebih besar daripada tinggal memberi makan kepada orang-orang mengerjakan haji. Kita tengok di bawah, Abu Hurairah berkata, bawah sekali, sesungguhnya dari sahabat Rasulullah, sesungguhnya seorang daripada sahabat Rasulullah lalu di satu lembah yang terdapat mata air kecil yang mengeluarkan air tawar. Ia mengaguminya, lalu berkata, bagaimana jika aku mengasingkan diri daripada manusia kemudian menetap di lembah ini untuk beribadah? Ini satu idea dia. Orang Arab ni, di mana ada mata air, di situ ada perkampungan. Di mana ada mata air, kalau kita belajar sejarah, macam mana boleh ada perkampungan di sekeliling Kaabah? Kerana ada mata air. Bila air Zam-Zam, bila Hajar telah mengepung air itu Zam-Zam ni tepung-tepung, maka orang-orang yang melintas daripada Yaman ke Syam melihat ada burung-burung di atas. Burung-burung, kalau ada burung di atas, mana di bawah ada sumber air. Kita melihat, mereka singgah di situ, singgah minum air. Lama-kelamaan ada jadi persinggahan dan jadi penempatan. Jadi orang-orang Arab ni bila ada mata air, mereka akan duduk di situ. Jadi orang ni dia kata, elok dia menetap di lembah ini untuk beribadah. Meski begitu, tak akan aku lakukan sebelum minta izin kepada Rasulullah. Dia nak buat sesuatu ni, kena tanya Rasulullah dulu. Orang itu kemudian menyampaikan maksudnya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, jangan kamu lakukan, sebab kedudukan salah seorang di antara kamu di jalan Allah lebih utama daripada salat di rumahnya selama 70 tahun. Tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam syurga? Itu nilainya, itu kekalnya, itu manfaatnya. Manfaat beribadah itu ada, tetapi di jalan Allah adalah lebih daripada salat selama 70 tahun. Kita hidup berapa tahun dah? Ada 70? Ada yang ada kan? Ada yang tak ada. Mana kalau kita di jalan Allah, kalau kita nak cerita di jalan Allah ni lagi panjang dia punya. Apa disebut jalan Allah? Kita bersusah payah dengan harta dan diri kita membela Islam, itu kita di jalan Allah. Tak semestinya kita angkat kain, ambil satu kain balut, kemudian cucuk kat kayu, letak kat sini, jalan musafir. Itu jalan Allah. Tidak begitu. Kita berada di jalan Allah, menghabiskan harta kita, menghabiskan masa kita ni. Masa ini kita habiskan, sepatutnya masa kita berehat di rumah, sepatutnya masa kita dengan keluarga, sepatutnya masa kita, tapi kita berada di jalan Allah. Sama ada kita belajar ataupun mengajar ataupun kita memberi sumbangan dalam masyarakat, maka itu disebut kita berada di jalan Allah. Itu kita berada di jalan Allah. Tak semestinya kita mesti keluar satu tempat duduk situ. Tidak semestinya. Bermakna di sini manfaat di jalan Allah ini lebih besar daripada manfaat duduk satu tempat hanya semayang sahaja. Berperanglah di jalan Allah, barang siapa berperang di jalan Allah sebentar sahaja, sebentar sahaja, maka ia pasti mendapat syurga. Sebentar sahaja disebut dalam hadis ni fawaqun naqah, sebentar sahaja. Perkataan ini sesaat, seketika melepaskan tangan pada saat memerah susu unta dan memegangnya kembali. Kalau siapa yang perah susu kambing ke, dia tahu perah, tunggu sekejap, perah balik. Itu dikira sesaat. Tak lama kita berjalan Allah. Kita duduk di kuliah ni berapa jam dah? Jam setengah dah? Lama. Tapi kena rasalah kita berjalan di jalan Allah. Ada susah tak tadi? Datang ke sini naik basikal ke jalan kaki?
Kereta. Tak kena saya teka tak kena ni. Jalan kaki kena basikal. Naik kereta. Basikal susah sikit. Sebab basikal ni guna pergerakan besar kan. Kalau naik kereta gerakan kecil saja, ujung-ujung jari saja guna. Kesusahan. Tapi bukanlah dengan kereta tak ada kesusahan. Kita kesusahan nak tinggal cucu di rumah ni, kesusahan. Kesusahan kita nak tinggal apa lagi ada di rumah ni. Jemput jalan. Kesusahan yang menarik kita di rumah ni kita tinggalkan kira kesusahan. Apa lagi yang menarikkan kita di rumah? Kalau orang tua-tua ni mungkin kurang sedikit. Yang muda-muda ni, yang muda-muda kan? Yang muda-muda mesti banyak kesusahan nak ditinggalkan. Mesti banyak yang tarik di rumah. Kita tinggal kesusahan itu, kita dikira mujahadah. Bukan si mujahadah ambil perang, ambil pedang, ketang, dikira mujahadah, tidak. Sebab kita realiti berperang ini sekarang ini bukan sahaja berperang dengan pedang tak bunyi, tidak. Berperang dengan jahiliah ini, dengan pemikiran sekarang ini, pemikiran. Berperang dengan apa lagi? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Apabila kita tinggalkan hawa nafsu di rumah sementara ini, kita berperang lah. Berperang dengan dia. Dia tarik kita, kita tolak dia. Dah lah dia jatuh, kita pergi ke sini. Dia dah jatuh dari tadi ni. Perasan tak? Tak perasan kan? Nafsu kita. Sebab kita datang. Kalau tak datang ini, bermakna kita telah jatuh. Sebentar sahaja. Allah kata, Rasulullah kata dalam hadisnya, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinukum al-wara. Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah sifat wara, menjaga diri daripada dosa. Ilmu lebih disukai daripada ibadah. Ilmu dulu baru ibadah. Kita semayang dah berapa puluh tahun dah. Ibadah ke tak ibadah? Ibadah. Tapi apakah ibadah kita itu berdasarkan ilmu? Kalau ibadah kita tidak berdasarkan ilmu, maka tidak diterima. Tidak diterima. Sebab Islam ini, amalan Islam atas kefahaman, bukan atas ikutan semata-mata. Ikutan semata-mata. Tengok orang rukuk, oh macam tu lah. Tengok sujud, sujud begitu. Ikutan semata. Tapi tidak ada kefahaman, tidak ada ilmu. Untuk apa semayang? Apa yang dibaca dalam semayang? Tidak ada. Maka belum lagi diterima. Kalau tahap pertama baru masuk Islam, tak apalah. Ini dah 70 tahun. Fardu ain tidak lepas lagi. Maka ini perlu kita belajar. Keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah seperti keutamaan bulan purnama terhadap seluruh bintang. Ibadah jika tidak ada ilmu tidak diterima. Orang yang berilmu ibarat bulan purnama, dan orang yang tidak berilmu yang ibadah sahaja ibarat bintang. Kalau dulu tak ada lampu ni malam-malam ni, kalau mungkin bayi-bayi 70 tahun ni, kalau nak main malam-malam ni, tunggu bulan purnama tak ada awan baru boleh main. Cerah. Cerah. Tapi kalau tak bulan purnama ada bintang sahaja, tak cerah. Dan ilmu tu dapat menyuluh ibadah kita. Ibadah banyak mana sekalipun, jika tidak ada ilmu, tidak ada suluhan, maka takut nanti jatuh dalam parit, takut terlanggar apa semua, takut melanggar aturan-aturan jika tidak ada ilmu. Rasulullah kata keutamaan orang-orang berilmu daripada seorang yang beribadah seperti keutamaan terhadap orang yang paling rendah di antara kamu. Orang yang beribadah dan orang berilmu ni umpama keutamaan Rasulullah dengan orang yang paling rendah daripada kita. Jauh berbeza, sangat-sangat jauh. Dalam hadis yang lain menyebut, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penghuni langit dan bumi hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan-ikan pun mendoakan keselamatan bagi pengajar kebaikan kepada manusia. Kita belajar, kita mengajar. Siapa yang doakan kita? Penghuni langit. Siapa penghuni langit ini? Malaikat al-muqarrabin, malaikat yang sangat-sangat dekat kepada Allah. Malaikat ini, kalau Allah kata sujud, sujud saja. Sujud, tak panggil-panggil, sujud je.
Malaikat rukuk saja. Malaikat qiyam saja. Tidak bangkit. Tak gaduh nak cari makan, tak payah. Malaikat. Jadi malaikat muqarrab ini mendoakan. Berapa orang ada malaikat? Tak tahu. Allahu a'lam. Di arasy Allah ni, kalau Kaabah di bumi dikelilingi oleh manusia dan jin. Jin keliling juga, kita tak nampak. Saya biasa tanya dekat hantu raya, seekor hantu raya yang telah saya Islamkan dia. Biasa saya cerita di sini. Saya telah Islamkan hantu raya tersebut. Kemudian saya tanya, jadi dalam proses pengislaman dia ni panjang, sampai 4 jam dakwah dia, sehingga dia yakin. Dia spesies terbang. Dia ni dihantar oleh bom Siam pada seorang ni. Kemudian dia tak yakin. Kenapa tak masuk Islam, saya tanya. Sebab kalau masuk Islam, nanti tuan dia siksa dia. Tuan dia tak bagi makan dia. Dia makan darah. Tak bagi makan dia. Kamu carilah makanan lain. Kata dia tak reti nak cari makanan lain. Dia tunggu tuan dia bagi sahaja. Setelah diyakinkan, ada kawan-kawan kamu yang banyak lagi macam kamu juga, tapi Islam. Saya kata, selepas dia yakin, dia mengucap syahadah. 5-6 kali dia nak mengucap, sampai illallah dia tak sebut. Saya tanya kenapa? Tuan dia sedang dera dia. Saya tanya dia, kamu takut kepada tuan kamu ke takut kepada Tuhan kamu? Dia kata, takut kepada Tuhan. Kamu nak disiksa sementara ke nak disiksa lama? Nak sementara. Lama-lama disebut juga illallah. Jadi saya takut ditipu saya. Selepas dia mengucap la ilaha illallah, proses lama. Jadi perubahan dia sangat jauh daripada sebelum ni meronta-ronta, daripada sebelum ni dia menjerit-jerit, daripada sebelum ni dia ganas, berubah. Bahkan saya banyak mengambil pelajaran daripada dia yang besar sekali tentang ikhlas. Hantu raya inilah yang mengajar saya ikhlas. Jadi saya tanya, selepas ini kamu boleh cari kawan-kawan kamu yang Islam, boleh belajar dengan mereka. Saya tanya dia, di mana tempat-tempat jin belajar? Lepas ni kita boleh ikutlah. Saya tanya dia, banyak ustaz, dia kata. Banyak. Dia bercakap dengan tubuh kawan ini. Kawan ini tutup mata, dia bercakap. Banyak, dia kata. Dia kata di sini pun ada. Di sanalah tempat, di surau. Masa tu di surau ada jin sedang beribadat. Di masjid-masjid, tempat-tempat pengajian, ramai jin yang ikut kuliah, dia kata. Kalau ada jin di sini yang ikut kuliah, selamat datang. Saya tanya lagi, bila masa kaum-kaum kamu ni, kaum-kaum kamu mendengar kuliah, lebih kurang masa dia sama dengan manusia juga, dia kata. Kalau kita buat kuliah maghrib, dia buat kuliah maghrib juga. Tapi kalau dia boleh tumpang, kita ditumpang. Kalau dia ada pelajaran khusus untuk jin, ini pelajaran dia. Jin buat juga. Saya tanya dia lagi, selepas ini kamu boleh cari satu tempat yang paling jauh untuk kamu mengasingkan diri daripada kawan-kawan kamu jahat ini dan daripada tuan kamu yang mencari kamu. Kata, ya, saya bercara nak pergi ke Mekah. Sebab apa nak pergi Mekah? Sebab di sana adalah perhimpunan jin yang paling ramai seluruh dunia. Kita dah rasa manusia sahaja sebab kita manusia. Jin pun ramai. Kita tahu perhimpunan jin yang paling ramai di seluruh dunia. Spesies jin ni ada 3. Spesies jin. Yang pertama jin merayap. Jin merayap. Yang kedua jin berjalan macam kita ni. Yang ketiga jin terbang. Jin terbang inilah yang banyak digunakan oleh bomoh-bomoh untuk menghantar santau. Melalui jin terbang ni. Kemudian dia mengadu, kenapalah manusia ni lebih jahat daripada kami, dia kata. Daripada jin. Sebab kami tak pernah gunakan manusia untuk membuat jin, tapi manusia menggunakan kaum kami ni, jin, membuat manusia.
Sampai ada seorang remaja yang pegang kawan ini sampai menangis. Sebab dia dengar cerita jin tersebut. Jadi di sini dapat kita mengambil kesimpulan bahawa kalau di Arash, kalau di atas sana malaikat muqarrabin yang sentiasa mengelilingi tempat dia, kita di sini tambah. Bukan kita saja, jin juga. Di tempat-tempat pengajian, di masjid-masjid penuh dengan jin Islam. Sebut jin ni kita takut dah. Sebuah hantu raya lagi kita takut. Habis saya beritahu dia masuklah Islam. Tak boleh, saya kata tak boleh lah, saya ni hantu raya, macam mana nak masuk Islam? Hantu raya tu saya kata, orang Melayu bagi nama kamu hantu raya. Kamu ni jin, saya kata. Kamu ni jin, bukan hantu raya. Ya ke? Dia pun tak tahu dia jin. Dia ingat dia hantu raya. Hantu raya kita kubur. Hantu raya, nama Melayu pelesitnya, pocongnya, apa lagi? Langsiak. Banyak kan? Jadi itu kita bagi nama. Hakikatnya semua jin. Semua jin. Okey, kita teruskan. Jadi kita jangan takut. Semua malaikat-malaikat dan ahlu sama dan ahlu bumi, sehingga semut dalam lubangnya pun mendoakan kita, mendoakan orang yang sedang belajar dan mengajar kebaikan. Belajar dan mengajar kebaikan. Semut sehingga hud disebut di sini, ikan-ikan pun mendoakan keselamatan bagi pengajar kebaikan kepada manusia, pengajar dan orang yang belajar. Kita nak ni apa? Nak susah apa? Kebaikan ada di keliling kita. Rasulullah bersabda, seterusnya, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, sementara pahala orang yang itu tidak dikurangi sedikit pun kebaikan dia. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Kelas ini petunjuk. Siapa yang ajak siapa hari ini? Ada? Siapa yang ajak siapa? Kita ajak diri kita. Kita ada ajak orang lain. Kita ajak diri kita, kita dapat pahala. Kita mengajak orang lain dapat pahala, dan kita dapat pahala daripada kawan itu yang tidak mengurangkan pahala kawan itu sedikit pun. Mana ramai-ramai lah ajak kawan-kawan, anda dapat pahala banyak. Ini Rasulullah kata, sementara pahala orang itu tidak dikurangi sedikit pun. Ajak ni macam-macam ajak lah. Janganlah nak pergi kuliah tu baru nak pergi ajak, tak sempat. Sebelum nak ajak dia pergi dulu ziarah rumah dia dulu 3 kali. Ziarah dulu, yang pertama jangan cerita dulu. Sembang-sembang lain dulu. Ziarah dulu baru cerita. Tempat kita alhamdulillah ada buat pengajian-pengajian. Tapi sayanglah, ramai yang tak ikut lagi. Iya ke? Jadi kita masuk sedikit-sedikit. Cara nak ajak. Yang ketiga baru kita bawa sedikit buah tangan untuk dia, buah tangan untuk anak-anak dia. Itu sebagai ikatan. Kita nak ikat dia, dia pun malu Allah datang juga. Walaupun malu Allah, dia dapat pahala juga. Kita pun dapat pahala juga. Okey, tajuk kita mengutamakan amalan yang bermanfaat daripada amalan yang kurang. Manfaat banyak, insya-Allah. Bawah sekali, hal ini memberikan keterangan kepada hadis di atas. Adanya keutamaan amal penguasa yang adil lebih utama daripada amal ibadah orang lain yang dilakukan berpuluh-puluh tahun sekalipun. Sebab seorang penguasa yang adil terkadang sehari sahaja dapat mengeluarkan ketetapan yang menenangkan hak ribuan bahkan jutaan manusia yang dizalimi. Ini perbezaan orang ada kuasa dengan tidak ada kuasa. Orang yang tidak ada kuasa ini, dia hanya ketetapan dibuat di rumah sahaja. Anak-anak bergaduh, adili anak-anak. Itu ketetapan sahaja. Tapi seorang penguasa, seorang ketua kampung, seorang ada kuasa dalam masyarakat, di samping ibadah khusus dia, apabila dapat
apa kita sebut, menghilangkan kezaliman pada seorang itu, maka di situ ada kebaikan, manfaat yang lebih besar lagi. Nak bergaduh dah ni, nak bertumbuk dah, nak bunuh dah. Sebabkan seorang penguasa yang adil, kebijakan dia menghindarkan orang tadi bunuh sama sendiri, maka manfaat lebih besar. Jadi orang yang ada kuasa ni lebih besar manfaatnya, peluang manfaatnya daripada orang yang tak ada kuasa. Orang yang ada harta lebih besar peluang manfaat daripada orang yang tidak ada harta. Peluang kita nak sedekah lebih banyak. Jadi para sahabat pada saat itu dia nak mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kami ni dengkilah kepada orang-orang kaya. Apa yang kami buat, mereka buat. Kamu suruh sebut la ilaha subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas sembahyang, kami buat, mereka pun buat. Jadi macam mana kami nak lawan mereka? Kami tak ada duit, mereka ada duit nak sedekah, kami tak boleh lawan mereka." Rasulullah kata apa? Itulah kelebihan orang ada duit, peluang dia banyak. Peluang dia banyak. Kita kena cari peluang-peluang seperti sahabat ini. Jadi peluang yang ada jangan lepaskan. Kalau kaya, peluang kaya kita. Kalau kita ada kuasa, peluang kuasa kita. Kalau kita ada pengaruh, peluang pengaruh kita. Gunakan semua dalam kebaikan supaya manfaat itu lebih besar. Sama juga dengan penguasa yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Ini contoh, masalah pengangguran. Apabila diselesaikan masalah pengangguran, orang-orang dapat bekerja, dapat menyara kehidupan, maka manfaat kepada orang-orang tersebut lebih besar, maka lebih besarlah pahalanya. Tapi kena lihat juga penguasa macam mana, apa landasannya. Kalau landasan dunia, maka Allahu'alam, kita tak tahu dapat apa-apa. Sama juga dengan orang bukan Islam, derma. Kita tak ada sedekah, derma. Jalan daripada Bandar Baru sampai ke KL buat jalan highway. Tapi dasar dia bukan Islam, tidak ada tempat pahala tersebut. Jadi seorang penguasa dia banyak dapat pahala, peluang pahala, tapi apa dasarnya? Kalau dasar dia Islam, maka insya-Allah. Kalau tidak, wallahu a'lam. Okey, kita teruskan. Amal yang lebih luas serta berterusan manfaat adalah lebih diutamakan. Surat 106. Amal yang lebih luas serta berterusan. Manfaatnya adalah Lebih diutamakan yang berterusan manfaatnya, yang lebih luas manfaatnya. Apabila amalan yang lebih lama dan lebih luas manfaatnya lebih dituntut dan diutamakan oleh Allah dan Rasul, maka demikian pula amal yang bermanfaat berterusan. Untuk itu sedekah yang mempunyai manfaat yang panjang mempunyai nilai yang lebih utama seperti sedekah kambing yang hampir beranak atau unta yang diikuti anaknya, agar dengan demikian orang yang menerima sedekah itu dapat memanfaatkan susunya untuk anak-anak. Kita sedekah kambing sama, tapi seekor kita ada dua orang, seorang sedekah kambing yang biasa, seorang lain sedekah kambing yang nak beranak. Sedekah kambing yang nak beranak itu lebih besar manfaatnya, lebih berterusan manfaatnya, kerana kalau lagi anak nanti ada anak dan ada susunya. Itu perumpamaan sahaja. Di sini dia bawa satu kata mutiara Cina. Baik juga ni. Sebagai ganti engkau memberi ikan kepada si miskin, berikanlah kepadanya kail yang dapat digunakan untuk mengail ikan. Daripada bagi ikan kat dia hari-hari, bagi pancing, boleh mengail. Suruh usaha. Sebab tu orang Cina ni buat usaha. Tapi falsafah ini hanya berlaku pada orang Cina, tak boleh berlaku pada orang Melayu. Kerajaan nak guna falsafah ni kepada apa kata mutiara ni kepada orang Melayu. Daripada
apa dia punya ungkapan dia, daripada memberi subsidi. Ini saya sebut lah. Lebih baik memberi baja, kan? Boleh juga buat tanaman. Apa jadi bagi baja? Jual. Ada seorang kata Ustaz dapat tak baja tiang? Baja tiang? Saya kata tak pernah dengar lah baja tiang. Saya kata tak pernah dengar baja tiang. Saya tanya, baja tiang macam mana? Alah, baja yang letak kat bawah rumah tu, kat tiang rumah. Dia sebut baja tiang. Oh, tu baja tiang. Kenapa sebut baja tiang? Alah, bagi kat Melayu semua letak bawah rumah, kat tiang rumah, dia kata sebab tu sebut baja tiang. Dia tak mau di pokok, dia tunggu di tiang. Nak mau di pokok, macam mana pokok pun tak ada. Jadi daripada bagi subsidi, daripada bagi benda yang dah siap, baik bagi yang tak siap, bagi dia orang pula. Bagi anak tanaman, kan? Tapi tak berlaku pada orang Melayu. Orang Melayu senang ni, kita masak, kita buah dalam pinggan, kita gaul-gaul, ambil sudu, suap, ngangang mulut je, itu boleh. Tapi bukan kita lah, orang Melayu di sana. Orang Melayu di Afrika Selatan. Bukan Melayu sini ya, bukan Melayu sini. Sebab tu nampak tanah-tanah orang Melayu sekarang ini penuh rimbun dengan rumput, semak. Berbanding dengan tanah-tanah segagang kera orang-orang bukan Islam. Penuh dengan sayur. Jadi benda tu simple saja. Apa saja yang berterusan lebih disukai. Ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita lah. Dah ambil sedikit boleh? Boleh kita ambil sedikit lagi? Boleh. 10 minit lagi. 10 minit lagi ya. Jangan tengok jam, saya tak boleh baca lah. Tengok jam, saya tak boleh baca lah. Tapi sikit lagi, mengutamakan amal pada zaman fitnah. Ini paling besar tu tajuk ni. Saya nak baca tajuk ni tadi. Tak apa. Kita doa supaya minggu kelima hari Sabtu ni banyak tahun ni. Di antara prinsip mengutamakan amal adalah beramal pada masa umat menghadapi cubaan. Cobaan pada Nabi kata. Memang cobaan orang Islam sekarang ini sangat-sangat diuji. Orang Islam sekarang ini menjadi objek kepada fitnah, terutama di Malaysia. Objek fitnah adalah orang Islam. Dan orang Islam sendiri memaparkan objek fitnah tersebut. Orang Islam sendiri banyak memaparkan. Editor surat khabar di Malaysia orang Islam. Siapa yang meluluskan semua berita? Siapa yang mencari semua berita keburukan orang Islam? Orang Islam. Fitnah telah ada pada orang Islam. Orang Islam yang lakukan dibongkarkan. Orang siapa? Oleh orang Islam yang bongkarkan. Siapa yang baca? Orang Islam yang baca. Fitnah itu digambar-gembur sana sini. Apa yang tersirat daripada pembongkaran fitnah orang-orang Islam ini? Apa yang tersiratnya? Di Malaysia, yang tersiratnya, yang kita tak nampak ni, dan orang tulis itu pun tak nampak apa yang tersirat. Mereka nak laku surat khabar sahaja. Apa yang tersiratnya? Takutnya orang bukan Islam kepada Islam. Itu yang tersirat. Kenapa takut? Teruknya orang Islam menyebabkan mereka tak mau masuk Islam. Cegah anak-anak mereka untuk masuk Islam. Kerana orang Islam di Malaysia terutamanya sangat-sangat teruk, telah didedahkan. Kita hidup dalam zaman fitnah. Kita tak sebut dunia, kita tak sebut dunia, kita sebut Malaysia sahaja. Zaman fitnah mengutamakan amal. Jadi zaman fitnah ni amalan yang macam mana kita lebih utamakan. Kesukaran, kebuluran. Tempat kita alhamdulillah tak ada kebuluran kan? Tak ada. Kalau di Somalia orang mati kerana tak ada makanan. Di Malaysia orang mati. Saya tak ada lagi nak sebut. Tuan-tuan, puan-puan dah lebih faham lagi. Orang mati lebih makanan. Orang mati lebih gula. Tempat lain gula mahal. Sebab tu mereka tak kencing manis. Di Malaysia gula murah di dunia. Di dunia murah gula. Di Indonesia
Gula Sekilo. sekilo 11,000. Nak beli tuan-tuan 11,000. Kita gaji pun 1,000 je. RM1,000 bersamaan RM4.20 sekilo. Memang tak mampulah nak beli. Tak mampu nak beli, mahal. Di Malaysia RM2.30. 30 sen. Sangat-sangat murah di dunia. Di Thailand pun sama. Kalau kita gula mahal, mungkin kurang sedikit orang kecil manis. Itu telahan yang tak betul lah. Apa yang disebut di sini al-mu'min qawi khairun wa habbu ila Allah min mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis di atas masih dikuatkan lagi dengan hadis berikut. Inna min a'zamil jihad kalimata haq adlin 'inda sultanin jair. Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah kalimat kebenaran yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang yang memberi peringatan kepada penguasa yang zalim. Lalu ia menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan kepadanya, kemudian dia dibunuh. Tapi nak bagi tahu penguasa ni ada cara dia. Tak boleh bagi tahu sembarangan. Tak boleh kita war-warkan juga, tidak boleh. Dia ada adab dia. Ada adab yang sangat-sangat sensitif. Adab yang apa disebut dalam Islam. Ada dalam Islam. Kadang-kadang minta maaf tersebut, kita membawa Islam bagus. Tetapi yang lebih baik adalah kita membawa Islam dengan prinsip Islam. Itu lebih baik. Kalau kita bawa Islam bagus, baik. Baik, lebih lagi kita membawa Islam dengan prinsip Islam. Cara nak bawa Islam itu dia ada prinsip Islam. Kita buat sesuatu pendedahan pada penguasa, itu bukan satu prinsip Islam. Saya sedang menulis satu tesis PhD saya. Hadis-hadis interaksi antara pemimpin dan rakyat. Kajian tentang kebangkitan Arab Spring sekarang, kebangkitan Arab. Jadi apa kaedah hadis tentang muamalah antara pemimpin dan rakyat dengan pemimpin? Kaedah yang sangat-sangat sensitif, yang mana kebanyakan kita orang-orang Islam telah, kita nak kata lari tidak, nak kata lari jauh tidak, tapi telah tergelincir daripada konsep yang Islam suruh. Yang Islam suruh bawa Islam baik, tapi membawa Islam itu dengan prinsip Islam, itu yang lebih terbaik. Kita nak melihat kepada penguasa dengan penglihatan yang sangat-sangat belas kasihan, terutama sekarang ini. Mendedahkan keburukan penguasa di tempat umum akan membuahkan kezaliman yang lebih besar. Penguasa kita nak dedahkan dia punya kejahatan dia ego dia penguasa. Dia takkan ikut, dia akan bantah. Padahal kebaikan, dia tahu kebaikan, tapi dia akan bantah kerana keburukan itu telah didedahkan secara umum, menyebabkan dia telah jatuh kepada menyanggap kebaikan. Ini konsep Islam, tapi susah kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Dia perlu satu ilmu. Apa disebut ilmam ini? Penyatuan ilmu itu dengan diri kita. Mendarah daging ilmu itu dengan diri kita. Kalau tak, tidak. Memang senang kita sebut satu-satu perkara. Tujuan kita nak perbaiki perkara tersebut, padahal perkara tersebut tidak boleh diperbaiki dengan dihebah-hebahkan. Perkara tersebut perlu dibaiki dengan diselidiki dan sebagainya. Itu kajian saya lah. Nanti kalau saya dah siap, saya buat buku, tuan-tuan mempulang boleh baca.
Tapi nak buat buku ni perlu pergi ke Indonesia cari buku. Tesis ni perlu pergi ke Mesir nanti nak cari buku. Nak buat sebab tajuk tentang kebangkitan Arab terutama di Mesir, mana kena pergi sana juga. Jadi mengutamakan amal pada zaman fitnah. Amal yang macam mana? Amal tadilah. Kita nak amalkan Islam dengan cara bukan Islam, fitnah yang ada akan beranak lebih banyak daripada yang sebelumnya. Fitnah itu akan beranak. Daripada Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan sebagaimana terdapat dalam kitab Sunan mereka dan dari Abu Umayyah Sya'bani berkata, kami bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khusari, wahai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat jagalah dirimu, tiadalah orang sesat, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Ia menjawab, demi Allah, kamu telah bertanya tentang hal itu secara cerdik. Kami pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Beliau menjawab, suruhlah berbuat kebaikan dan laranglah kemungkaran sehingga jika kamu melihat kikir yang ditaati. Kikir ni kedekut di bahasa Indonesia lagi. Melihat kedekut yang ditaati, nafsu yang diperturutkan, dunia yang dipengaruhi dirinya, serta kebanggaan setiap orang dengan pendapatnya sendiri, kamu harus menjaga diri. Tinggalkanlah masyarakat, sebab di belakangmu ada hari-hari lainnya, di mana kesabaran pada hari-hari itu bagaikan menggenggam bara api. Bagi mereka yang mahu beramal ketika itu akan memperoleh pahala 50 orang yang beramal sepertinya. Saya selalu sebut, kita sekarang ini, kita nak amal Islam seperti kita genggam bara api. Beza kalau dulu, nak amal Islam ni lebih mudah. Sama ada amalan-amalan umum ataupun amalan-amalan khusus. Amalan khusus ni kita sembahyang di rumah mungkin tak ada masalah. Tapi amalan-amalan umum, syiar-syiar umum ini, semua orang tolak. Orang Islam sendiri tolak. Macam kita genggam bara api. Kalau genggam jadi macam mana? Luka tangan. Kalau lepas macam mana? Akan terpadam api tersebut. Kita menggenggam bara api seperti kita mengamalkan Islam dalam zaman fitnah. Kita mengamalkan Islam dalam zaman fitnah ini, Rasulullah kata, seperti memperolehi pahala 50 orang yang beramal, bukan zaman fitnah. Mana kita amal Islam dalam zaman kesusahan, zaman orang memusuhi Islam, dan lebih besar pahalanya. Ataupun kita mengamalkan Islam dalam keadaan susah. Sekeliling kita duduk pejabat, semua orang tak amal Islam. Kalau sekarang ni, alhamdulillah, ramai pakai tudung. Tetapi masih lagi ada amalan-amalan lain. Mungkin ada rasuahnya, mungkin ada apa lagi, amalan-amalan bukan Islam. Banyak. Kita seorang sahaja yang buat amalan yang Islam, maka kesusahan yang kita alami lebih besar. Apabila kesusahan lebih besar, pahala pun kita lebih besar. Jadi dalam zaman fitnah ini, kita perlu mengamalkan Islam kerana keutamaan. Kalau zaman tak fitnah ni mudah sahaja. Kalau anak-anak kita berada di negara-negara seperti Belanda, Perancis, mungkin mereka akan susah nak pakai tudung sebab peraturan tak mengizinkan. Di sini pun peraturan tak menyuruh pakai, tak suruh cabut pun mereka cabut, kan? Apalagi di sana tak bagi pakai, lagi ada peluang. Alah, kerajaan tak bagi pakai, kan? Mana di sana siapa pakai tudung di sana lebih besar pahalanya daripada pakai tudung di sini. Itu maksudnya. Tudung di sini tak ada siapa larang, tak ada siapa suruh. Di sana tak ada orang suruh, tapi dilarang. Ada peluang. InsyaAllah kita cukupkan di sini, insyaAllah. Semoga dari pembahasan ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita tentang amalan-amalan dalam Islam ini. Kerana amalan-amalan Islam ini
perlu kita ketahui dia mempunyai satu roh, yang mana kita kalau dapat selami salah satu amalan ini, itu dengan roh amalan tersebut, maka kita dapat menguasai amalan tersebut dan dapat membawa amalan tersebut ke dalam ibadah kita. Jadi sedikit kesimpulan bahawa setiap amalan kita ini bukan sahaja dikira ibadah sembahyang sahaja, tetapi setiap amalan